Dengan izin Tuan Hakim, saya TPR Nur Syakira Aliana binti Alias dan bersama saya TPR Zahidah Zakaria, Fazil Finas Abbas dan Fazidah Faik mewakili pihak pendakwaan dan rakan bijaksana. Ya. Dengan izin mahkamah, pihak-pihak yang masih sama boleh diteruskan sementara menunggu peguam yang lain sampai. Tertuduh hadir. Dengan izin Tuan, pendakwaan bersedia untuk meneruskan dengan saksi Yasmin Naha binti Mahmud. Mohon untuk dipanggil Tuan. Teruskan, panggil saksi. Teruskan. Boleh saya teruskan? Bahawasanya saya, Yasmin Naha binti Mahmud, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Dengan izin Tuan, saya teruskan. Teruskan. Assalamualaikum Yasmin. Waalaikumsalam. So hari ini kita akan teruskan dengan pemeriksaan utama. Semalam Yasmin dah cerita apa kejadian berlaku pada Bella. Jadi hari ini kita nak teruskan. Okey. Semalam dalam ada satu gambar, ada gambar kecederaan yang kita tunjuk pada Yasmin. Yasmin ada cerita dekat gambar nombor 11, ada kesan Yasmin kata kena gigit dekat perut. Ya, betul. Okey, boleh tak kita nak minta Yasmin cuba cerita tentang kejadian kena gigit ni? Kesan gambar nombor 11 yang kesan gigit di perut Bella, saya gigit atas arahan Siti Bainun kerana Bella tak dengar cakap Siti Bainun sebab Bella diarahkan berdiri tapi Bella nak duduk. So Siti Bainun geram, Siti Bainun arahkan saya supaya saya Yasmin buat apa yang boleh buat. Seperti biasa, Siti Bainun arahkan saya ambil shrink, ambil air panas, bagi dekat badan Bella. Okey, untuk Tapi Bella mengelupuh. Tapi ketika itu Bella tak rasa sakit. Siti Bainun jadi marah dan Siti Bainun suruh arahkan saya untuk gigit perut Bella. Okey Yasmin, Yasmin ingat tak kejadian ni bila berlaku? Tidak. Tidak Okey. Yasmin ingat tak berapa kali Yasmin diarahkan untuk gigit tu? Sekali. Sekali Ya. Okey. Yasmin, lepas tu kita nak teruskan lagi. Semalam Yasmin ada cerita juga. Bella ni dia ada minum satu carton air kotak. Ya. Okey. Yang ini siapa suruh Bella minum? Tak ada siapa suruh. Tak ada siapa-siapa suruh Tak ada. Okey, ada tak lagi perbuatan Bella ni yang dia buat sendiri, tak ada siapa-siapa suruh? Ada perbuatan Bella yang dibuat sendiri tanpa disuruh oleh sesiapa. Saya pernah semalam saya ada tunjuk satu gambar. Saya tak ingat gambar nombor berapa, tapi saya ada camkan meja kecil warna hitam. Mohon dirujuk ID 4 Tuan. Cuba Yasmin bagi tahu mahkamah dekat gambar nombor berapa? ID apa ni? 6. ID 4 Tuan. 4.
Gambar nombor 7. Meja di hadapan meja makan ada meja kecil warna hitam. Sebenarnya di atas tu sebenarnya ada akuarium ikan. Bella waktu tu mengamuk sebab Siti Bainun arahkan saya, Aida dan juga Balkis untuk memantau setiap gerak-geri Bella di rumah. So, Bella marah. Bella hantuk kepala dia di dinding dan dia hantuk kepala Bella, maksudnya Bella buat sendiri hantuk kepala tu dekat akuarium ikan tu sendiri sehingga pecah. Tapi luka tak ada di kepala Bella kerana saya sempat tahan kepala Bella tu supaya tak luka. Tapi tangan saya yang luka. So yang ini dalam gambar kecederaan, kalau tunjukkan pada Yasmin, ada tak gambar kecederaan kat kepala tu? Kecederaan di atas kepala Bella tak ada. Sebab saya sempat halang tangan saya. Okey, ada tak lagi kejadian yang Yasmin ingat yang Bella buat sendiri, tak ada orang suruh? Kejadian macam ni? Hanya yang tu sekali saja. Yang tu sekali Ya. Ataupun ada tak apa-apa kemalangan ke yang Yasmin ingat pernah berlaku terhadap Bella? Tidak. Okey, baik Yasmin. Okey, sekarang akan nak pergi kepada soalan seterusnya. Yasmin boleh cerita tak apa yang berlaku pada 24 hari bulan 6, 2021? 24 hari bulan 6 adalah kedatangan Mami yang bernama Zurianti ke rumah kondominium Irama Wangsa. Mami datang tujuan untuk memantau kami, iaitu saya sendiri, Aida, Balkis dan anak-anak kecil yang lain, Mariam, Tulus dan juga Aryan. Sebab ketika itu kami disahkan positif COVID pada tarikh 23 hari bulan 6 2021. 23 hari bulan berapa? 23 hari bulan 6 2021. 1. Macam mana boleh tahu COVID positif ni? Sebab Siti Bainun pernah panggil seorang doktor datang ke rumah pada tarikh 21 hari bulan 6 2021 untuk buat test COVID. Ini sebabkan Siti Bainun dapat tahu penghuni salah seorang di rumah bonda di Jalan Setapak, Jalan Kukuban telah positif COVID. So Siti Bainun takut anak-anak dia kena di rumah kerana Siti Bainun pergi ke Jalan Setapak, Jalan Kukuban untuk memantau penghuni di sana. Bila dapat tahu dari salah seorang penghuni di sana positif COVID, Siti Bainun ambil keputusan untuk memanggil doktor untuk buat COVID test di rumah kondominium. Okey. Siapa yang dekat kondominium tu yang kena buat test tu? Siti Bainun, Ina, Aida, Balkis, saya sendiri, Tulus, Aryan, Mariam. Kecuali Bella. Kenapa Bella tak buat? Bella dikurung di bahagian laundry dan diberi arahan jangan bising. Okey. Selepas tu, apa yang berlaku? Dok, Apa keputusan dia? Siapa yang positif? saya, Aida, Balkis, Siti Bainun, Ina, Mariam dan Aryan. Kecuali Tulus Bail yang berumur 3 tahun. Baik. Baik, selepas tu, apa yang berlaku lepas positif tu? Selepas positif, Siti Bainun dapat satu call daripada hospital untuk pergi ke hospital Sungai Buloh. Kuarantin di hospital. Tapi Siti Bainun tolak dan Siti Bainun kata dengan satu syarat, Tulus,
Aryan dan adiknya Ina kena ikut sekali. Tulus ni tulus mana? Tulus Bail yang umur 3 tahun. So berapa orang tadi yang dia minta ikut sekali ke hospital? Ina, Tulus dan juga Aryan. Dengan Ina. Tapi tadi Yasmin kata Tulus Bail ni tak positif. Ya. Tapi kenapa dia kena ikut juga Siti Bainun tu? Siti Bainun kata dia tak boleh pisah daripada Tulus. Okey. Baik, lepas tu teruskan. Selepas itu, petang kami naik, keesokan harinya, petang kami naik ambulan. Ni berapa hari bulan ni? Yasmin ingat tak? Lepas test COVID. Ya, keesokan harinya. Tadi Yasmin cerita Yasmin buat test COVID 21 hari bulan. 21. Jadi Yasmin naik ambulan ni? Saya tak ingat. Tak ingat. Okey, tak apa. Lepas tu bila naik ambulan? Lepas naik ambulan, saya dan juga Aida dan juga Balkis naik ambulan untuk pakai gelang pink. Siapa lagi yang naik ambulan ni? Saya, Aida dan Balkis. Yang lain dekat mana? Bella di laundry. Siti Bainun, Ina dan juga Aryan di rumah kondominium Irama Wangsa. Okey, naik ambulan tadi pergi mana pakai gelang tu? Saya tak ingat tempat tu. Okey. Okey, selepas tu? Selepas Siti Bainun, tadi Yasmin ada bagi tahu kan, lepas tu Siti Bainun ada pergi hospital Sungai Buloh. Ya. Okey, lepas Siti Bainun pergi hospital Sungai Buloh tu? Pada tarikh 22 hari bulan 6 2021, kami minta maaf. 23 hari bulan 6 2021, kami di rumah bersama Mariam, Aida dan juga Balki dan saya sendiri. Dapat sehari je duduk dekat rumah tu, kemaskan rumah, sanitize tangan, sanitizer satu rumah. Baru tarikh yang 24 hari bulan 6 baru Mami datang. Okey. Apa yang Mami buat datang ke rumah kondo tu? Mami datang untuk beri makanan dan memantau kami semua, iaitu saya sendiri, Aida dan Balkis dan juga Mariam dekat rumah dan juga Bella untuk tanya khabar dan juga tengok kita orang sihat ke tak. Lepas tu bawa makanan sedikit. Teruskan. Bila dah bawa makanan apa semua, tiba-tiba Mami tanya khabar Bella dan Mami tanya di mana Bella. Saya dan Aida dan juga Balkis terkejut, sangat terkejut dan jadi takut. Sebab kami syak bila Mami tahu keadaan Bella macam tu, mesti Mami akan marah. Mesti Mami akan buat sesuatu. Jadi saya dengan Aida beri alasan kepada Mami untuk tunggu sekejap. Dan Aida dan saya lari, ambil sehelai baju, balik dekat Bella, suruh dia pakai untuk tutup luka dia daripada kelihatan Mami. Okey, tadi Yasmin bagi tahu takut Mami marah. Kenapa Yasmin takut Mami marah? Takut Mami marah kalau Mami tengok luka-luka Bella. Takut Mami marah. Okey, lepas tu? Selepas tu, Mami tengok keadaan Bella. Mami terkejut sangat sampai menangis. Mami bertanya kepada saya dengan Aida dengan Balkis, kenapa Bella jadi kurus dan kenapa Bella boleh jadi macam ni. Kami beri alasan dan memang dah diberi arahan oleh Siti Bainun. Bella tidak makan, Bella buang makanan, Bella tak nak mandi dan Bella buat perangai. Maksudnya dia nakal. Dia tak nak dengar cakap.
Dan Mami kata takkan sebabkan tu Bella macam ni. Jujur dengan Mami apa yang korang buat dekat Bella. Dan tiba-tiba Aida dah jadi takut. Semua orang dekat sana takut. Termasuk Balqis dengan saya. Kami ambil tindakan untuk menelefon Siti Bainun. Ketika itu Siti Bainun di Hospital Sungai Buloh tengah kuarantin. Kami jadi takut dan Aida memberi cadangan supaya beritahu dekat Siti Bainun yang Mami datang. Mami dah marah kami dan Mami tanya kenapa Bella jadi macam ni. Tapi kami menelefon Siti Bainun ni secara diam-diam. Selepas tu, Mami kata jujur dengan Mami. Tapi kami beri alasan yang sama juga, tak nak jujur. Sebab kami jadi takut. Sebab takut bukan takut Mami marah sangat. Takut tu memang ada. Tapi kami lagi takut kalau Siti Bainun tahu kalau kita orang bagi tahu benda yang sebenar dekat Mami. Dan Mami kata, Mami nak buat report polis. Dan Mami nak bawa Bella pergi hospital. Ketika itu, handphone tu dekat tangan kami dan Mami tengah dengar Siti Bainun tengah dengar apa yang Mami cakap. Dan Siti Bainun suruh hulurkan handphone, telefon rumah tu dekat Mami. Tapi Mami kata Mami tak nak dengar apa-apa lagi. Mami terus turun bawah dan kami tutup pintu terus. Kami beritahu dekat Siti Bainun apa yang jadi. Dan Siti Bainun arahkan kami mandikan Bella dan ajar Bella untuk menipu. Seperti kalau orang tanya ada orang pukul Bella tak? Cakap tak ada. Macam mana kena kesan air panas? Bella buat sendiri. Siti Bainun dah suruh kita orang ajar Bella supaya Bella menipu. Siti Bainun kata bagi je apa Bella nak. Bella nak tengok TV, bagi. Bella nak makan keropok, bagi. Bella nak minum air Vitagen, bagi. Tetapi Bella tak dapat ikut apa yang Siti Bainun ajar. Maksudnya Siti Bainun arahkan dekat kami untuk ajar Bella. Tapi Bella tidak dapat. Bila Bella tidak dapat, kita orang bagi tahu lagi sekali kepada Siti Bainun. Yang Bella tak dapat, Siti Bainun kata ajar dia sampai dapat. Tapi tidak sempat sebab Mami dah naik semula. Mami dah bawa turun Bella. Okey. Yasmin, tadi Yasmin ada bagi tahu kami dah diberi arahan oleh Bainun. Ya. Untuk cakap apa yang dekat Mami Zu tu, tapi Siti Bainun tu duduk dekat hospital masa tu. So bila arahan ni diberi? Sebab Siti Bainun masih lagi dalam talian. So masih lagi dalam talian Ya. Talian. Okey, selepas tu tadi berapa lama? Yasmin ingat tak berapa lama yang Mami Zu turun sebelum dia naik balik tu? Tak, tidak. Tak ingat Tak. Okey. Lepas tu Yasmin ingat tak apa yang berlaku selepas Mami Zu dah ambil Bella? Mami Zu dah ambil Bella, kami masing-masing dalam ketakutan dan masing-masing jaga diri. Dan Mami bagi tahu, gorang pun siap dan masa yang sama, saya lupa bagi tahu mahkamah sebenarnya satu benda, saya lupa. Bila Mami dah tengok Bella dengan keadaan macam tu, Mami kata, Gorang positif COVID. Bella positif COVID ataupun tidak? Kami kata ya. Bella positif COVID. Dan Mami kata kenapa tak bawa? Kami dah dekat sana tak tahu nak jawab apa. So kami diamkan diri dengan ketakutan. Okey, baik. Okey Yasmin, selepas tu Bella pun dah diambil oleh Mami Zu
Lepas tu apa? Lepas tu Yasmin duduk dekat mana? Selepas Kami, kejadian tu. kami masih lagi dekat rumah dan kami beritahu dekat Siti Bainun yang Mami katakan meminta kami siapkan barang baju sebab Mami nak ambilkan ambulans untuk hantar kami kuarantin dekat Maeps. Hantar siapa kuarantin dekat Maib tu? Saya, Aida, Balkis dan juga Mariam. Okay. So berapa hari Yasmin pergi ke Maib tu? Saya tidak ingat. Tak ingat Ha. Okey, selepas kita forward ke depan, selepas Yasmin dah pergi ke Maib, dah balik semua, Yasmin lepas tu duduk dekat mana? Duduk dekat kondominium juga. Siapa lagi yang ada dekat kondominium sekali dengan Yasmin? Apa berlaku pada kanak-kanak lain yang duduk sekali dengan Yasmin? Kami yang balik dulu. Kami yang balik dulu dari Maeps. Selepas itu baru Siti Bainun, Ina dan juga Aryan dan juga Tulus Bail balik dari Sungai Buloh. So tadi berapa orang yang ke Maib tadi? Saya, Okey, Aida, Aida Balkis dan juga Mariam. dan juga Mariam. Ya. Okey. So selebihnya Selebih jiwa kat mana? Tulus Jiwa ketika tu dekat dengan kawan Cik Siti Bainun tapi saya tidak ingat nama. Okey. Kawan Cik Siti Bainun ni selalu ke datang kondo? Tak. Yasmin ingat tak, selain daripada penghuni, siapa yang selalu datang kondo? Ingat kawan Cik Siti Bainun. Ada Yasmin ingat nama dia? Ingat. Tapi saya ingat nama panggilan sahaja. Okey, cuba Yasmin sebut. Tacu, Acu Ana, Acu Haiza, Kak Syera. Okey, ada orang lain tak yang Yasmin ingat? Tidak. Okey. Yang orang-orang ni dia ada datang tak masa hari raya dekat kondo? Ada? Okey. Mohon untuk ditunjukkan ID 40. 40 tuan. Gambar dia ada dalam kepala. Hijau 40. Mohon untuk dirujuk ID 40. Yasmin cuba tengok muka surat terakhir ID 40 tu. Belakang sekali ada gambar orang dekat situ. Yang mana yang ada dalam tu yang Yasmin sebut tu? Ada Tacu, ada Acu Ana, Acu Haiza, Kak Boleh Syera. Yasmin tunjuk tak kedudukan dia dekat mana? Acu Ana sebelah Siti Bainun yang memakai baju kurung warna biru dan tudungnya warna coklat. Okey, Itu saya benam ke Acu Ana. Sebelah Acu Ana tu Acu Haiza yang memakai baju kurung warna purple dan juga purple cair, tudung purple cair dan mendukung Mariam. Yang tu nama apa? Acu Haiza Dia duduk sebelah siapa? yang duduk sebelah Acu Ana. Okey, baik. Lagi? Yang sebelah Acu Haiza ada Tacu, bajunya hitam kelabu dan juga tudungnya warna coklat. Okey. So yang ni yang Yasmin ingat Ada lagi seorang, Okey, yang mana? Kak Syera yang mendukung Tulus Jiwa di sebelah Ina. Dalam gambar ni dia dekat mana? Dia dukung Tulus Jiwa tu dekat mana dia? Di hujung sofa. Hujung sofa Ya, Kanan ke kiri? kiri. Kiri Okey. Okey, baik. Mohon untuk reserve pengecaman
Okey, baik. Kita teruskan. Yasmin, tadi saya sudah beritahu ada kawan-kawan Siti Bainun yang selalu datang dekat kondo. Okey, Yasmin, lepas Yasmin balik Maibs tu apa yang terjadi? Apa yang berlaku yang Yasmin ingat? Macam mana layanan Siti Bainun? Okey, saya rephrase balik. Macam mana layanan Siti Bainun selepas Yasmin keluar daripada Maibs? Layanan dia tak sama seperti sebelum ni. Sebelum ni Siti Bainun marah saya, maki saya. Benda letak semua kesalahan dekat atas saya. Tapi selepas kejadian Bella dibawa keluar, semuanya macam jadi lembut, layan saya dengan baik. Dan dia pernah bercakap, dia pernah beritahu, tak naklah nak cakap kasar-kasar, nanti terkeluar pula benda yang sebenar. Boleh Yasmin ulang tak tadi? Maksudnya dialog Siti Bainun ke? Betul-betul. Siti Bainun pernah cakap, maksudnya beritahu, tak naklah marah-marah lepas ni dekat budak-budak dekat rumah ni. Nanti terkeluar pula benda yang sebenar. Maksudnya terdedah benda yang sebenar. Lagi, apa yang berlaku yang Yasmin ingat? Selepas kami dari Maib, saya tidak ingat tarikh. Dan anak-anak Siti Bainun kena diambil oleh JKM. Siapa yang kena ambil? Aida, Balkis, Tulus Jiwa, Tulus Bail dan juga Mariam. Kenapa Yasmin tak kena ambil JKM? Kerana umur saya ketika itu 18 tahun. 18 tahun. Okey. So, selepas anak-anak diambil, tinggal siapa lagi dekat kondo tu? Saya sendiri, Siti Bainun, Ina dan juga Aryan. Aryan tidak dapat ambil oleh JKM kerana Aryan adalah anak kepada Ina. Okey, baik. Lepas tu apa yang berlaku? Selepas tu Siti Bainun jadi sedih kerana anak-anak dia telah diambil oleh JKM tanpa pengetahuan, terkejut tiba-tiba. Dan dia jadi lemah, menangis. Dan ketika itu layanan saya memang lembut. Tak nak marah, tak nak berkasar dengan saya. Layanan siapa? Layanan Siti Bainun terhadap saya. Okey. Saya jadi pelik dan terkejut. Kenapa saya tiba-tiba dan hari ini dan ketika ini baru saya dilayan seperti itu? Adakah dia takut saya bagi tahu benda yang sebenar? Saya pernah turun ambil makanan Siti Bainun Grab. Saya lambat 5 minit. Siti Bainun dia macam jadi gelabah. Macam, kenapa awak lambat sangat nak naik? Dan saya beritahu kepada Siti Bainun kerana Grab terlambat. Security guard di depan rumah, depan kondo tu tidak benarkan masuk. Menjadi lambat sedikit. So Siti Bainun muka ketika itu macam, nanti kalau Yasmin pun terlepas, kalahlah saya. Tu siapa yang cakap macam tu? Siti Bainun. Baik. Okey, Yasmin. Ya. Yasmin duduk dekat kondo tu selepas keluar daripada Maib tu, berapa lama Yasmin tinggal dekat kondo tu? Sehingga bulan 7. Kenapa sehingga bulan 7 je? Sebab saya larikan diri daripada rumah kondo Irama Wangsa tersebut. Okey, kenapa Yasmin lari? Sebab saya tidak tahan. Apa yang Yasmin tak tahan ni? Selepas Bella keluar dan juga anak-anak Siti Bainun telah diambil, layanan saya memang jadi lembut. Tapi ketika saya lari itu, saya tiba-tiba saya dikena marah. Bukan tiba-tiba, minta maaf, bukan tiba-tiba. Kerana saya menelefon ibu saya menggunakan handphone rumah dia.
Dan dia jadi marah. Dia kata, siapa benarkan awak menelefon ibu awak? Sebab saya memang tidak diberi telefon bimbit dan saya tak beri untuk bercakap dengan mak bapak saya sendiri. Saya bercakap menggunakan handphone Siti Bainun jika ibu bapa saya menelefon ataupun saya yang meminta izin untuk menelefon kedua ibu bapa saya. Tapi saya mendapat tahu perbualan antara saya dan juga kedua ibu bapa saya dirakam. Maknanya direkod. Kerana mak saya tidak pandai cakap bahasa Melayu. Mak saya bercakap bahasa Tamil. Maksudnya bahasa India. Bila Siti Bainun tak faham, dia rekod dan dia tanya dekat kawan Siti Bainun yang faham bahasa tersebut. Macam Dan mana Yasmin tahu ni? sebab Siti Bainun pernah cakap dekat saya sendiri, awak sembanglah apa pun dengan mak ayah awak. Saya akan dapat tahu juga, awak ingat saya tak ada kawan lain. Okey. Baik. Tadi Yasmin kata Yasmin lari Ya, Lepas tu Yasmin lari tu pergi mana? saya pergi tingkat 5. Saya minta bantuan jiran. Yasmin ingat tak bila Yasmin lari? Saya tak ingat tarikh tapi saya ingat bulan 7. Okey, baik. Lepas tu apa yang berlaku? Saya meminta pinjam handphone jiran untuk menelefon mami, iaitu Zurianti. Sebab kenapa saya tidak menelefon kedua ibu bapa saya tahu kalau saya telefon kedua ibu bapa saya, Bainun akan terus pergi ke rumah mak bapak saya dan ambil saya. Saya tak nak. Saya nak pergi rumah mami dulu. Selama 7 kali saya lari, tak sampai seminggu pun saya dapat duduk bersama keluarga saya diambil balik oleh Siti Bainun. Jadi saya mengambil keputusan ketika itu untuk saya pergi ke rumah mami untuk minta tolong mami. Okey, sebelum tadi Yasmin ada bagi tahu lari 7 kali diambil oleh Siti Bainun. Macam mana Siti Bainun ambil Yasmin tu? 7 kali saya lari, kali pertama dengan kali kedua Siti Bainun sendiri yang datang. Kali ketiga dengan kali keempat Siti Bainun datang juga. Kali keenam Siti Bainun hantar kawan Siti Bainun untuk ambil saya. Dan kali keenam tu Siti Bainun datang dengan Ina. Kali ketujuh Siti Bainun tidak datang, tetapi Siti Bainun hantar kawan lelaki seorang dan penghuni lain di rumah setapak Jalan Kukuban untuk mengambil saya dengan secara paksa. Apa maksud Yasmin secara paksa ni? Dia datang, dia panggil saya untuk balik ke rumah bonda. Saya berlawan, saya tak nak ikut sebab saya tidak tahan. Di depan kedua ibu bapa saya menjerit depan Siti Bainun, saya tak nak ikut dan saya tak nak pergi ke rumah bonda. Tapi dengan paksa, yang paling teruk saya kena adalah saya lari kali ketujuh tu. Saya diangkat oleh kawan lelaki Siti Bainun dan penghuni lain pegang kaki saya. Dari rumah saya sampai turun lift ke bawah, saya diangkut dan saya ditolak ke dalam kereta. Dan saya ditempatkan di belakang kereta. Okey. Masa ni Siti Bainun ada ke tak ada? Siti Bainun ada dekat dalam kereta. Okey, tadi yang ini Yasmin kata diambil secara paksa. Ya. Tapi kali pertama sampai kali ke-6 yang Siti Bainun datang untuk ambil Yasmin tu, kenapa Yasmin ikut? Sebab dia cakap dengan mak bapak saya dengan cara elok. Dia brainwash kedua ibu bapa saya. Dia mengatakan saya boleh jaga, saya boleh didik. Tapi dia tidak beri pendidikan apa pun kepada saya. Dia hanya ambil saya dan jadikan hamba abdi dia.
Okey. So, tadi yang pasal Yasmin lari Ya. Okey, lepas tu teruskan. Lepas tu Yasmin kata Yasmin pergi, macam mana Yasmin pergi dekat rumah Mami Zu tu? Saya menelefon mami menggunakan handphone jiran tersebut dan saya meminta mami ambil saya. Saya menangis dengan mami, saya meminta tolong. Saya tidak tahan dengan mami. Tetapi mami katakan mami tidak dapat tolong. Nanti orang lain dan juga Bainun akan cakap mami paksa, mami kena tertuduh. So mami kata mami tak nak ambil risiko. Saya kata saya betul-betul nak jumpa mami, saya nak beritahu mami. Dan mami pun tarik nafas dan mami kata mami ambilkan saya Grab dan saya terus pergi ke rumah mami di Melawati. Okey, lepas tu berapa hari Yasmin duduk dekat rumah Mami ni? Yasmin ingat tak? Sehari sahaja. Berapa hari? Sehari sahaja. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Selepas saya sampai di rumah mami, saya menggunakan handphone daddy untuk menelefon mak dan ayah saya. Tetapi ketika itu mak saya tidak angkat call. Tetapi ayah saya mengangkat call dan mami meminta ayah saya datang ke rumah mami. Selepas ayah saya datang, mami dan juga saya sendiri peluk ayah saya, menangis, mengatakan benda yang sebenar. Ketika itulah ayah saya baru percaya saya. Okey. Okey, sebelum tu tadi Yasmin ada bagi tahu nak pergi rumah Mami tu ada benda nak beritahu dekat Mami. Ya. So apa yang Yasmin bagi tahu Mami ni? Kejadian apa yang berlaku sebenar pada Bella. Okey, lepas tu okey, kejadian yang sebenarnya berlaku pada Bella ni, sebelum tu Yasmin ada cerita tak dekat siapa-siapa? Tidak. Okay. Walaupun dengan polis. Okey. Bila Yasmin jumpa polis ni? Saya tidak ingat tarikh. Ada jumpalah polis? Ada. Di lobi utama di kondominium Irama Wangsa. Okey, lepas tu apa yang Yasmin yang ini Yasmin ingat tak bila? Masa ni Yasmin dekat mana? Saya di rumah kondominium Irama Wangsa. Di rumah kondominium. Ketika memberi kenyataan palsu kepada polis. Maksudnya menipu polis dengan atas arahan Siti Bainun. Apa maksud Yasmin menipu polis? Sebelum polis datang, tempoh dalam 2 hari, saya di rumah bonda dan Siti Bainun, Ina, Aida dan juga Balkis dan saya sendiri dalam ketakutan. Jika polis datang, nak memberitahu apa dan bagaimana kejadian melecur di badan Bella. Ketika itu, Bainun mendapatkan idea dan juga dia membuatkan satu dialog, boleh katakan skrip, membahagikan kepada setiap orang untuk mensebut skrip tu kepada polis. Setiap orang tu siapa? Saya, Aida dan juga Balkis. Lepas tu skrip tu cakap apa? Bainun tengah berfikir ketika itu. Dan Ina memberi cadangan, "Akak, macam mana kita nak cakap kalau polis datang?" Dan Bainun berfikir lagi dan Bainun mendapat idea, dia memberitahu, "Balkis, awak kata awak rebut keropok dengan Bella. Bella ni seorang agresif. Bella ni suka tak dengar cakap. Dia ni suka makan makanan yang manis semua tu. Sebab tu Balkis tak bagi.
So bila Balkis kata Balkis yang buat, bila tarik makanan apa, so Bella lari dekat belakang belah area laundry, ada termos air. Kata benda tu Bella tarik sendiri kena air panas, lepas tu badan Bella jadi macam tu. Kenapa bonda bagi tahu dekat Aida, dekat Balkis, minta maaf ya, dekat Balkis bukan dekat Aida. Sebab Balkis bawa umur. Balkis takkan kena apa-apa. Dan waktu tu Ina bersuara, Ina berkata, macam mana dengan Aida dengan Yasmin pula? Aida katalah, Aida tengah lap pinggan ke dekat dapur ke. Cakaplah Yasmin dekat bilik mana-mana. Lepas tu terdengar bunyi Bella jerit. Yelah sebab kena air panas kan sakit. So Yasmin katalah bila Yasmin keluar je Yasmin tanya kenapa. Lepas tu Aida suruh Yasmin call bonda. Katalah waktu tu bonda dekat rumah bonda waktu tu. So bonda pun tiba-tiba datang. Tengok Bella. Lepas tu kita orang cepat-cepat letak ubat kuning, letak krim. Sebelum tu korang cakap lah bonda ni terus bawa Bella tu pergi toilet, suruh mandikan dia. Kan dah satu skrip. Jadi saya, Aida dan juga Balkis ikut apa yang Bainun arahkan kepada kami. Dan Bainun cakap, kalau korang tak ikut ni, korang kena masuk penjara lah. Aida Balkis dah terlepas. Kalau Yasmin dah umur 18, dah kena penjara lah. Sasa dah kena penjara. Dan kami bertiga takut dengan ugutan benda tu. Kami pun menipu polis atas arahan Siti Bainun. Okey, yang ini masa menipu polis ni, masa tu bagi keterangan tu dekat mana? Dekat lobi. Dekat lobi. Ya. Siapa yang ada sekali masa Yasmin bagi keterangan tu? Semua ada, tapi kami masing-masing dengan setiap pegawai. Semua tu siapa? Siti Bainun, Ina, saya sendiri, Aida dan juga Balkis. Jadi apa yang Yasmin bagi tahu polis adalah ikut skrip tadi. Ya, dan juga Bainun dah pesan kepada kami, maksudnya Bainun dah beri arahan kepada kami, kalau polis tanya Bella ni macam mana, korang cakap lah Bella ni nakal, cepat marah, siap dia pernah tunjuk jari tengah, lepas tu dia ni agresif. Korang cakap je, Bella ni nampak macam salah dia lah sebab dia budak sindrom Down kan, cakap. So kalau dia orang tanya, betul ke bonda ni tak pernah buat apa-apa? Cakap je lah, bonda ni tak pernah buat apa-apa. Biasalah kalau Bella ni buat salah tu, Bella ni kena marah. Macam tu je lah. Bukan buat macam tu pun. Yang air panas tu Bella tarik sendiri sebab kena dia rebut jajan dengan Balkis. Yang air tu Bella tarik sendiri, dah air panas tu dah jatuh dekat badan tu. Macam mana kita orang sampaikan dekat Siti Bainun juga, bila kami dah selesai, kami akan naik atas membawa budak-budak yang lain seperti Mariam, Tulus Bail, Tulus Jiwa dan juga Aryan. Kami membawa naik ke rumah kondo. Bila kami dah bawa naik, Ina waktu tu tanya, pegawai dia polis kat bawah tu tanya apa je. Pastikan korang cakap tu benda sama tau. Kalau sikit salah, kesian bonda, habis bonda kena. So kami telah diarahkan oleh Siti Bainun dan juga Ina. Kerana ketika kami di bawah tu pun kami nak beritahu benda yang sebenar, tapi kami takut kerana di tempat kami siasatan tu ada Siti Bainun dan juga Ina, jadi kami jadi takut. Okey. Ada benda lain ke yang Yasmin cerita pada polis selain yang Yasmin cerita tadi? Itu saja. Itu saja? Ya. Okey, kita teruskan Tadi selepas Yasmin kata Yasmin buat laporan, Yasmin bagi keterangan pada polis, lepas tu Yasmin lari. Ya. Lepas tu Yasmin duduk dekat rumah Mamizu 1 hari. Yasmin Ya. tahu. Lepas Ya. tu Yasmin pergi ke mana?
Lepas tu saya pergi kat rumah kawan mami dan saya duduk di rumah kawan mami sementara. Okey. Ada apa-apa berlaku tak masa ni? Okey, kenapa maaf saya rephrase balik. Kenapa Yasmin daripada rumah mami tu sehari je lepas tu pergi duduk rumah kawan mami? Sebab mami kata kalau saya duduk dengan mami nanti diorang tuduh mami bukan-bukan. Dan saya pun sendiri kata dengan mami, kalau bukan saya duduk dengan mami, saya nak duduk dekat mana. So mami kata awak duduklah dengan kawan saya sekejap. So saya pun temanlah rumah kawan mami sementara. Dan diberitahu benda perkara ini kepada ayah saya dan ayah saya pun setuju. Okey, Yasmin ingat tak berapa lama duduk dekat rumah kawan mami ni? Tidak. Tak ingat So apa yang Yasmin buat dekat rumah? Okey, apa tindakan Yasmin? Selepas saya lari, saya mengambil tindakan untuk buat laporan polis. Okey, Yasmin ingat tak buat bila? Saya tidak ingat. Okey. Tapi saya ingat nombor IC dan juga tanda tangan saya. Okey. Yasmin pergi buat report polis tu dekat mana? Saya tidak ingat dekat tempat mana. Tapi saya ada buat terus lepas saya lari tu saya buat report polis untuk diri saya lah. Sebab tapi kalau saya mahkamah ini kalau bagi saya tengok gambar saya boleh camkan sebab saya ingat nombor IC dan juga tanda tangan saya. Okey. Okey, dan Yasmin pergi buat report tu dengan siapa? Saya pergi buat seorang. Cuma kawan mami tu teman saya sahaja menghantar. Okey. Dalam report tu Yasmin cakap apa? Pasal pasal saya lari dan kenapa saya lari dan perkara sebenar berjadi kepada Bella. Okey. Kalau saya tunjukkan laporan polis tu Yasmin boleh camkan tak? Boleh? Mohon untuk dirujuk kepada satu laporan polis Wangsa Maju. Maaf, sekejap. Mohon untuk dirujuk kepada satu laporan polis Wangsa Maju 00149 Palang 21. Okey, cuba Yasmin tengok laporan polis dekat hadapan Yasmin tu. Okey, cuba macam mana Yasmin boleh ceritakan? Macam mana Yasmin boleh camkan? Itu adalah laporan polis Yasmin. Nombor IC saya, Dekat mana nombor IC Yasmin? nombor kad pengalalan. Okey, cuba Yasmin baca nombor IC Yasmin. 030 223 05 0396. 396 Okey. Masa ni Yasmin pergi buat dengan kawan mami tadi kan Yasmin ceritakan? Ya, tapi dia hanya menghantar saya sahaja. Saya yang memasuk ke dalam balai tersebut. Okey, baik. Okey, Yasmin cuba tengok dekat report polis ni. Ya. Baik, perenggan kedua tu cuba Yasmin cuba Yasmin tengok dekat perenggan kedua. Cuba Yasmin baca. Para pertama tu, perenggan kedua ayat pertama tu. Yang saya telah tu ke? Betul-betul. Saya telah menetap di kondominium peribadi Bonda sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020. Okey, tarikh ni macam mana Yasmin boleh ingat? Tarikh Oktober tahun 2020 tu. Kerana saya ingat ketika ni Bella dan saya ada di situ. Dan Cik pernah kata, tak apalah Yasmin, awak duduklah dengan saya. At least awak duduklah sini, tak adalah duduk rumah setapak Jalan Kukuban tu. Banyak orang cakap awak pasal bukan-bukan. So awak duduk je lah dengan saya. Saya ingat yang tu. Yasmin ingat yang tu Ya. Okey, lepas tu kita pergi lagi dekat perenggan kedua tu. Cuba Yasmin baca ayat
kedua tak akhir tu. Okey, cuba Yasmin baca. Yang kat, penderaan yang dialami oleh Bella ke? bukan. Dekat ayat, saya baca Okey, dengan izin tuan, saya baca. Okey, dekat sini, dekat perenggan 2 tu, ayat yang bawah tu, dia kata, tonyohan cili dan ada kalanya diikat di pergelangan tangan dan kakinya. Bella juga seringkali diberikan tekanan mental dan perasaan. Apa maksud Yasmin tekanan mental dan perasaan ni? Tekanan mental dan perasaan Bella. Betul. Apa maksud Yasmin bila Yasmin cakap macam ni? Bella selalu diperbodohkan, mainkan perasaan dia. Bella selalu mengatakan, nak jumpa Amsyano, nak balik buat satu. Tapi Siti Bainun selalu mengatakan, Amsyano dah mati. Bella, kau ni bodoh. Si rumah awak satu dah bakar. Siapa Dan Shano ni? dia kata, Disebut apa Shano? ya, Amsyano. Amshano. Ya. Amshano. Yasmin tahu siapa Amshano ni? Tidak, tapi dia telah mengatakan kepada saya itu adalah kawan dia. Lepas tu, Baina cakap apa? Amsyano dah mati. Amsyano dah tak ada dah. Rumah awak satu dah bakar. Rumah berapa tadi? Rumah awak satu. Dia sebut rumah awak satu. Saya dengar lah. Rumah satu. Ya. Yes. Rumah Wat satu. Dia sebut rumah awak satu. Rumah Wat satu. Yang ni Yasmin tahu tak rumah apa ni? Saya tahu cuma rumah lama dia. Rumah lama. Okey. Lepas tu bila Baina cakap macam ni, apa reaksi Bella? Dia menangis, dia sedih. Tak nak Amsyano mati. Nak Amsyano tak bakar. Tapi lama tu dia kata tipu. Betul Amsyano dah mati. Tipu. Bella cakap lagi. So, Siti Bainun akan membuka Google dan search kepada mayat dan dia tunjuk kepada Bella, tengok Amsyano dah mati. Bonda cakap awak tak percaya. Bila Bella tengok gambar tu, Bella jadi nangis. Dan Bella juga sering diberbodohkan dan kata, Bella, buat suara itik. Bella, buat suara katak. Macam mana bunyi katak? Macam mana bunyi ayam? Bila Bella buat seperti itu, Siti Bainun dan Ina gelakkan Bella sepuas hati. Bella jadi sedih. Bella jadi macam dia dah tak tahu dah nak buat apa. Tapi dia kata nak balik wak satu. Dan saya pernah tanya, Bella nak balik wak satu ke? Nak. Tak nak duduk sini? Tak nak. Kenapa? Bonda buat apa? Bonda pukul. Tapi dia tak sebut pukul, tapi dia sebut pukul. Okey. Tadi ada lagi ke yang... Okey. So, teruskan tadi. Dekat laporan polis tu juga, Yasmin ada cakap. Sekejap ya. Okey, saya nak Yasmin pergi dekat belakang dia. Yang ada perkataan, yang perenggan kedua tu, ada tulis, kemudian pada 13 Ogos 2021 telah berlaku suatu pertelingkahan antara saya dan bonda, di mana bonda sekali lagi menghina saya dan ibu bapa saya. Boleh tak Yasmin cerita apa yang berlaku? Pada 13 Ogos 2021 itu adalah saya lepas rindu dengan mak ayah saya. Lepas rindu macam mana? Saya nak call mak ayah saya. Tapi Siti Bainun kata, buat apa awak nak call? Bukan mak bapak awak nak jaga awak pun. Sebab mak bapak awak sendiri tak boleh jaga awak, letak dekat saya. Saya rasa
saya nak menghubungi mak bapak saya sendiri memang susah. Selalu diperhatikan. Melihat gerak-gerik saya. Saya rasa kongkong. Seperti saya ni di dalam sangkar. Dan ketika itu saya, tanpa saya sedar diri, saya memang bertinggi suara dengan Siti Bainun. Saya tidak mau ikut. Saya nak cakap juga dengan mak ayah saya. Dan dia berterus lagi dan dia bercakap lagi. Tak, mak ayah awak, walaupun ayah awak ambil sekejap, nanti awak datang balik juga dekat saya. Lebih baiklah awak duduk sini. Tak payahlah Yasmin, tak payahlah. So saya jadi sedih. Sedangkan dia buat, kedua ibu bapa saya sendiri tak percaya dekat saya. Saya tak ada tempat untuk mengadu. Baik. So yang itu yang pertelingkahan yang Yasmin maksudkan ya? Ya. Okey, lepas tu seterusnya cuba Yasmin tengok dekat perenggan terakhir. Yasmin kata buat masa ini ibu bapa saya masih diganggu oleh bonda berkali-kali. Yasmin tahu ke macam mana diganggu berkali-kali tu? Macam mana bonda ganggu? Cik Siti Bainun menghubungi mak dan ayah saya, bertanya, Yasmin dah balik rumah ke? Sebab Siti Bainun yang memberitahu kepada ayah saya yang saya ni dah lari. Dengan izin Tuan, Yesi. Macam mana Yasmin? Kan? Direkodkan. You see. Tak berteruskan cerita. Okey, Yasmin cerita apa yang Yasmin dengar je. Apa yang ayah bagi tahu je. Maksud pun saya tidak jelas. Maksudnya Yasmin cerita apa yang Yasmin dengar je. Apa yang orang lain dengar, yang cerita balik pada Yasmin, Yasmin jangan cerita. Apa yang saya dengar. Apa yang Yasmin sendiri dengar. Apa yang ayah bagi tahu tu. Ayah memberitahu kepada saya bertanya, ayah, ada Siti Bainun ada call ke? Ayah kata ada. Dia bertanya-tanya, awak dah dapat ke belum? Awak dah balik ke belum? Kalau dah balik bagi tahu saya. Kalau dah balik bagi tahu saya. Saya marah dia sikit je, lepas tu dia lari. Dan ayah saya pula berkata dengan Siti Bainun, saya percayakan awak untuk jaga anak saya. Kenapa awak marah anak saya? Kenapa awak tertinggi suara? Awak sendiri tahu dia tu cepat sedih, cepat terasa, cepat trauma. Saya bukan tidak pesan, saya pernah pesan. Sekarang, macam mana saya nak cari anak saya? Saya pun sendiri tak tahu mana anak saya. Okey, yang ini Yasmin kata berkali-kali ni, berapa kali dia diganggu macam tu? Ayah bagi tahu ni. Ayah bagi tahu saya berkali-kali, tapi ayah tidak bagi tahu saya berapa kali. Maksud Yasmin? Ayah kata Bainun ada call saya banyak kali, tapi ayah tak sebut berapa kali dekat saya. Okey, baik Yasmin. Okey, ni Yasmin punya report polis Ya. Ni izin tuan mohon untuk ditandakan salinan report polis tuan. Bukan sebagai P. Sebagai P. P apa tu? 7 P75 P75. Baik kan? Okey. Baik Yasmin. Okey Yasmin dah keluar daripada rumah bonda. Yasmin dah buat report polis. Yasmin dah keluar, dah selamat dah Yasmin kata daripada rumah bonda, tapi kenapa Yasmin masih lagi nak buat report polis ni? Selama ni Yasmin tak ada pula buat report polis kan? Dah lama Yasmin tinggal dengan bonda ni. Tidak. Tapi saya buat report polis sebab saya tahu Siti Bainun masih lagi cari saya. Jika Siti Bainun dapat saya akan diambil semula. Kerana ketika itu saya bukan lari terus pergi ke rumah keluarga saya. Saya meminta bantu. Sebab saya tidak lagi sembunyikan
apa yang jadi terhadap Bella dan apa yang jadi kepada saya dan seksa. So, saya ambil keputusan untuk memberitahu benda yang sebenar. Benda yang sebenar. Baik Yasmin. Okey, so kita dah habis pasal report polis. Okey. Baik Yasmin. Tadi kita dah banyak cerita pasal Bella. Sekarang ni boleh tak Yasmin bagi tahu mahkamah tentang macam mana Bella ni, ciri-ciri Bella ni yang Yasmin tahu? Bella ni baik, lembut, Ciri fizikal dia, badan dia, maksud rupa dia macam tu. Boleh Yasmin cerita tak? orangnya tinggi sampai bahu saya, putih, pipi dia tembam, gemuk, happy selalu, rambut dia lebat. Bila Bella dah kena Okey, tak apa. So, yang air inilah apa, yang Yasmin tahu berkenaan Bella sebelum kejadian tu. Macam ni rupa Bella sebelum kejadian ya. Leading Tuan. Okey, maaf saya refresh balik. So ya, ni adalah Yasmin punya ciri-ciri lah yang Yasmin tahu berkenaan Bella. ya, Okey, baik. Kalau saya tunjukkan Bella ni, Yasmin boleh camkan tak? boleh. Dengan izin Tuan, mohon untuk reserve pengecaman Tuan di lain hari Tuan. Okey. Dan tadi juga Yasmin kata dekat kondo tu, masa mula-mula Yasmin masuk tu ada beberapa orang kanak-kanak yang sekali dengan Yasmin. Ya, Yang Yasmin kata ada 8 orang semuanya. Boleh tak Yasmin bagi tahu nama, umur dan ciri-ciri macam tadi juga yang Yasmin tahu tentang kanak-kanak ni? Mariam, Nur Nabila, cantik, comel, putih, gemuk-gemuk, pendek-pendek dan berumur 3 tahun. 3 tahun. Okey, baik. Tulus, Yang lain? Tulus Bail, Muhammad Tulus Bail, 3 tahun, sangat bijak, pandai, dia manja dan aktif sangat. Aktif sangat. Okey. Okey, yang lain? Tulus jiwa, 2 tahun, pandai senyum, gemuk, tetapi badan dia ada eczema, kulit dia ada eczema. Dia kecil tapi dia lemah sedikit. Dia Lemah sedikit. lemah sedikit. Okey. Seterusnya yang lain? Aida, Aida. sangat rajin. Tinggi-tinggi saya, lebih kurang tinggi saya. Sporting, positif. Umur berapa Aida ni? 15. 15 tahun. Okey. Seterusnya? Balkis, Balkis. umur dia 13. 13. Minta maaf. Umur Balkis 14 tahun. 14. Tinggi, kurus, bijak dan aktif dalam mainan. Okey, ada lagi tak? Bella, yang macam saya cakap tadi lah. Bella macam ya, okey, lagi? Ada lagi? Okey, ada lagi tak kanak-kanak lain yang Yasmin tak sebut? Tadi Yasmin ada sebut juga pasal Aryan kan Yasmin sebutkan? Ya. Ha. Minta maaf, saya lupa. Okey, tak apa. Yang Aryan ni macam mana? Aryan, saya tidak ingat umur Aryan berapa. Sebab Aryan ni anak kepada Ina. Saya hanya tahu nama dia Luz Aryan. Orangnya bijak, aktif sangat, manja dan cepat nangis. Okey. Tadi Yasmin ada bagi tahu
dalam conversation dengan perbualan dengan Siti Bainun tu, Siti Bainun cakap Bella kan SD. Ada tak syndrome Down? Ada lagi tak kanak-kanak dekat rumah tu yang syndrome Down? Ada. Ada lagi. Siapa? Tulus Bail dan juga Tulus Jiwa. Tulus Bail. Dengan siapa? Tulus Jiwa. Tulus Jiwa. Mohon untuk reserve pengecaman untuk kanak-kanak ni, Tuan. Rekodkan. Tuan, itu sahaja soalan daripada pihak pendakwaan, Tuan. Itu saja Itu saja, Tuan. Dek, Dengan izin mahkamah, saya pohon stand down 15 minit saja untuk organize. 15 minit untuk organize. Tangguh Terima kasih, sebentar. Saksi lepas sementara boleh rehat 15 minit, nanti kena masuk balik. Mahkamah tangguh.